Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi untuk kelas fizik. Okey, bagi yang belum subscribe, sila subscribe dan like channel Cikgu Farid ya, jangan lupa. Alright, kita sambung untuk topik yang kedua terakhir bagi bab 2 fizik tingkatan 4. Okey, topiknya ialah 2.8 berat. Okey, gambar sebelah. So kita rujuk berat ni macam mana? So berat ni kamu dah sentuh sebenarnya dalam sains tingkatan 1 sains tingkatan 1 pun dah ada kaitan dengan berat lah. So ini ingatkan sikit je lah. Tak banyak lah. Untuk yang last ni tak banyak lah. Pendek je lah. 2.11 menunjukkan seorang atlet acara angkat berat. Okey, menjuak barbel. Benda ni kot kita panggil barbel lah. Okey, angkat berat tu lah. Daya tekan graviti bertindak ke atas barbel menyumbang kepada berat barbel tersebut. Okey, so berat barbel menyebabkan atlet itu berasa sukar lah. So dah angkat ni. Apa yang sebab? Okey, sebab dia jadi susah nak angkat ialah berat lah. Okey, so barbel tu akan jatuh ke lantai dengan suatu pecutan bila atlet tu melepaskannya. Okey, so menurut hukum gerakan Newton yang kedua. Okey, hukum gerakan Newton yang kedua yang ini ya, F sama dengan ma. So bila kita gantikan daya graviti, dia bertindak ke atas barbel. So apa yang jadi ialah daya tu merujuk kepada dia punya berat lah. So F dia akan convert jadi W, iaitu weight. Okay, so pecutan dia tu disebabkan dia jatuh ke bumi. So pecutan yang dialami ialah pecutan graviti. So A dia convert jadi G. Okay, so jadi terbit rumus baru. So daripada F sama dengan MA. Okay, so F sama dengan MA. Mana line ni? Okay, so F sama dengan MA. Okay, so F dia convert jadi W sebabkan dia jatuh disebabkan dia punya berat lah. Okay, daya graviti bertindak ke atas barbel ialah beratnya. So F jadi W. Jisim ni tetap sama. Okay, pecutan dia tukar disebabkan jatuh dia oleh daya tarikan graviti. So dia jatuh disebabkan pecutan graviti. So kamu dapatlah rumus dia. W sama dengan mg. Okay, so berat. Berat ni dia adalah kuantiti vektor. So dia ada arah lah. So arah dia ke mana? Arah dia ke arah pusat bumi. So unit bagi berat ialah Newton. Okay, unit bagi jisim ialah kilogram. So kita, kalau orang kata berat tu sebenarnya salah lah. Berapa berat kamu? 75 kilogram. Salah lah. Sebab untuk berat unit dia ialah dalam Newton. Okay, so kalau dia tanya jisim. Okay, so kalau jisim barulah dalam kilogram lah. Tu kesalahan umum yang biasa kita buat lah dalam fizik W sama dengan mg. Okay, so nak cari berapakah unit bagi graviti So G pecutan graviti dan G sama dengan berat W per M. Okay, so berat W ialah unit dia ialah Newton. Jisim ialah kilogram. So kita naik atas dia akan jadi Newton per kilogram. Okay, unit bagi graviti G ataupun pecutan lah. So pecutannya sama juga. MS negatif 2 lah. Boleh jadi. Boleh juga kita pakai yang tu Okey, kuantiti fizik G graviti dengan pecutan graviti dengan unit N per kilogram ialah kekuatan. So ini dia merujuk kepada kekuatan medan graviti. Okey, kekuatan medan graviti ni ialah daya yang bertindak per unit jisim disebabkan oleh tarikan graviti. Okey, bagi objek di permukaan bumi kekuatan dia. So objek dekat bumi dia berkait dengan kepecutan graviti di bumi lah. So daya kekuatan medan graviti yang dia tarik ialah 9.81 Newton per kilogram. Okey, maksudnya bagi setiap 1 kilogram jisim dia akan mengalami daya tarikan graviti sebanyak 9.81 Newton lah. Okey, bolehkah anda menghitung berat anda di permukaan bumi? Boleh. Okay, so kita ambil W sama dengan mg. Okay, so ni berat lepas raya, sebelum raya kurang lepas raya. Okay, so berat raya bila timbang 75. Okay, so kita akan darat dengan 9.81. Okay, so mungkin yang dulu dulu. Okay, so dulu mungkin kita pakai darat dengan 10. So kalau darat dengan 10 senang lah. 75 daratkan dengan 10. Okay, so 750 Newton. Okay, ni perkedaran dulu. Dulu dipakai G10. Mungkin kamu pasal pakai untuk sekolah rendah pula. Untuk sekolah tingkatan 1, 2, 3 mungkin graviti digunakan. Pecutan graviti dia pakai 10 Okay,
percutan graviti dia pakai 10. So kenapa dia pakai 10? Kenapa tak pakai 9.81? Okey, so dulu dia pakai 10 ialah sebab nak mempermudahkan pengiraan lah. Okey, tapi untuk dia kata 45 kita akan pakai nilai yang sebenar lah, 9.81 lah. So nilainya kena tetap lah. Kecuali diberikan lah, justru pakai 10, kamu pakai 10 lah. Okey, so untuk ini kamu kira lah berapa. Yang bawah ni kamu kena kira berapa. Alright, gambar Raja Dipa menunjukkan foto seorang angkasawan. Seorang angkasawan memakai suit angkasawan. Okey, suit dia berat. Tak salah cikgu berapa, memang sangat berat lah. Okay, so kalau kamu nak berjalan dekat permukaan bumi memang agak mustahil lah. Tapi bila pergi dekat bulan dia dah jadi lebih mudah. Okay, so kenapa? Okay, sebabnya, okay, so ini untuk pergerakan kami boleh rujuk kepada video ni ya. Kamu scan dekat phone kamu tengoklah sikit video pergerakan angkasawan di bulan. So dekat bulan dia, kamu melompat tu akan terapung lah. Kalau dulu kat bumi tak ada lompat tu jatuh Okey, ni ada info sikit Datuk Syekh Muzaffar. So dia merupakan angkasawan pertama. Yang kedua. Okey, so kedua kita tak ada, tapi kita ada backup dia lah. Kamu cek lah nama dia siapa. Ada 2 orang tapi yang dah boleh perginya seorang je lah. Okey, so GSIM ni, GSIM suit angkasawan dekat dengan 100 kg lebih kurang 881. Okay, so berat dia di bumi bila kita darabkan dengan 9.81 dapat 800.99 Newton. Okay, di bulan, kenapa di bulan dia berat dia berkurangan? Kenapa dia mudah untuk bergerak? Okay, sebabnya ialah kekuatan medan graviti di bulan adalah 1/6 sahaja daripada kekuatan medan graviti di bumi. So, kamu ambil berat kamu di bumi iaitu 800.99. Kita darabkan dengan kekuatan medan graviti dia iaitu 1/6 sahaja. Okay, so berat yang bertindak adalah 133.8. Iaitu berkurangan lah. Tinggal 1/6 lah maksudnya. So, berat kamu di bulan adalah lebih ringan daripada berat kamu di bumi. So, siapa nak kurangkan berat dia tanpa buat apa, kamu pergi bulan lah. Berat kamu memang akan turun lah. Alright, so kenapa orang angkasawan mudah untuk bergerak di bulan berbanding dengan di bumi? Okay, satunya faktor utama dia adalah kekuatan medan graviti So medan graviti di bulan adalah 1/6 sahaja di bumi. So menyebabkan dia punya berat yang terasa adalah lebih kecil berbanding dengan berat dia di permukaan bumi Alright. Okay, habis. Okay, so ini adalah sedikit petamina apa yang kamu belajar dalam bab 2. So dalam topik bab 2 daya dan gerakan 1. So dia ada sambungan dia. So sambungan nanti dekat form 5 So kita akan belajar daya dan gerakan 2. Ada sambungan dia lah. So kita belajar gerakan linear. Perhatikan keadaan macam mana keadaan gerakan pegun, hal laju seragam, hal laju tak seragam. Apa beza di antara laju dan jarak. Pengiraan bagi laju dan hal laju. Yang ini kita masuk berdasarkan kita tafsirkan graf tafsirkan, analisis, terjemahkan, lukiskan graf sesaran masa, hal laju masa. Kemudian daripada hal laju masa nak tukarkan kepada percutan dan sebagainya lah. Kemudian kita masuk kepada persamaan gerakan linear. Ini pengiraan pengiraan yang melibatkan rumus So daripada ini kita masuk kepada gerakan jatuh bebas, nilai percutan graviti. Kemudian kita masuk kepada inertia dan jisim dan juga akan hukum gerakan Newton pertama. Kekuatan medan graviti masuk hukum gerakan Newton yang kedua. Okay, hukum gerakan Newton yang ketiga. So ini hukum pertama dia melibatkan inertia. Medan graviti yang ini melibatkan F sama dengan M. Yang ketiga yang ini daya tindak balas normal pada permukaan R. Newton yang ketiga. Okay, so masuk graf, masuk momentum pelanggaran So kita tengok pelanggaran kenyal tak kenyal, kita tengok balik. Okay, letupan macam mana. Kemudian kita tengok impuls, daya tindak balas. Okay, yang ni berkait dengan yang ni lah. Alright. So tadi kita belajar dekat medan graviti yang ni last sekali 28 Okay. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. So untuk kerja kamu boleh rujuk kepada modul yang telah cikgu bagi dan selesaikan modul yang bahagian terakhir iaitu saja. Okay, so kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Bye bye.